Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan satu tajuk. Dia tajuk ini adalah hanya tajuk, apa cakap, tak menimbang ternakan lah hari ini, tapi dia merupakan satu tajuk sub kepada pengurusan ladang di ruminan. Okay, so tajuk yang kita akan sentuh hari ini adalah kendali sisa cecair kumbahan. So, cecair kumbahan ni biasanya kalau kita tengok yang biasa di ladang-ladang besar yang akan ada seperti lembu tenusu lah. Memang akan ada cecair, kolam sisa cecair kumbahan ni. So, kita teruskanlah dengan tajuk kita hari ni. Okey, definisi kumbahan. Okey, proses kumbahan adalah satu proses menstabilkan sisa ladang sama ada pepejal ataupun cecair yang tercemar daripada ladang sebelum ia dilepaskan dari ladang. So, di sini kita akan tibatkan dengan alam sekitar. So that di sini pastikan sebelum kita lepaskan bahan kita tu orang cakap keluar daripada ladang, pastikan dia telah diproses dan dah dirawat lah supaya dia tidak mencemarkan di luar lah. Okey. Kedua, air kumbahan. Air buangan mengandungi bahan organik seperti najis dan air kencing ternakan. Okey, pembentungan satu struktur konkrit, tanah dan bahan. Tambahkan lain untuk mengalir dan kumpulkan bahan buangan macam satu kolam yang digunakan untuk kita mengumpulkan sisa kumbahan ni lah. Okey, kita teruskan. Okey, tujuan kumbahan ni adalah untuk memastikan semua sisa buangan sama ada pepejal atau cecair dari ladang distabilkan terlebih dahulu sebelum dilepaskan daripada ladang untuk mengeluarkan potensi alam sekitar. Macam saya dah cakap yang tadi, sebelum kita lepaskan ke ladang, dia perlu masuk ke kolam kumbahan untuk dirawat supaya dia tak mencemarkan di luar pada ladang lah. Okey, kepentingan kumbahan mengelak daripada pencemaran alam sekitar. Baik dari segi pencemaran udara, bau busuk, tanah, tempat buangan dan air lah, parit dan sungai. Okey, air dari saliran serta kumbahan dapat diproses menjadi air bebas daripada najis dan selamat dilepaskan ke saluran awam dan sungai. Okey, sebab tu nanti kalau kita tengok dia ada berapa piawai yang kita kena tepati lah sebelum air tu kita boleh dapat lepaskan keluar daripada ladang. Okey, mengelakkan dari kandang menjadi tempat jangkitan penyakit. Ni betul, kalau kandang yang orang cakap ada sekumbahan ternakan di situ dan kita buang sisa di sebelah kandang mendatangkan kehadiran lalat. Kecuali kalau kita menggunakan teknologi micro EM, mungkin kita spray pada tinja dan tak mendatangkan bau, dan sisa tu kita boleh jadikan baja. Okey. Jadi tiada jangkitan penyakit kerana tak ada saliran dan kumbahan, pengeluaran najis air kencing terbiar tidak diuruskan dengan baik. So kalau tak ada urusan, kalau tuan cakap kalau bukan kena ada kolam kumbahan ni wajib ada, tengok juga macam ternakan feedlot ada setengah yang saya pergi ladang ternakannya duduk bersama tinja, tapi ternakan dia masih besar dan tinja dia ni dia membuat semurang EM supaya tak mendatangkan bau dan dia boleh proses menjadi baja teruslah. Okey, ini akta yang tiba piawai air buangan terdiri pada air cucian najis letakkan di Berkawalan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Peraturan Alam Sekitar Efluent Kumbahan dan Industri 1979. Okey. Piawai dia ada dua piawai tu dalam kawasan tadahan. B tu piawai A dalam kawasan tadahan, B di luar kawasan. Okey, suhu kena 40, B pun kena 40 pH. Okey, piawai A di dalam kawasan tadahan dia 6.0 hingga 9.0. Di luar piawai dia kena 5.5 hingga 9.0. BOD, permintaan oksigen biokimia. Okey, 20 GM dan piawai di luar dia kena lebih tinggi. Oil and suspended solid, pepejal terapung. Pepejal terapung di dalam 50 mg dan di luar kenalah 100 mg. Oil and grease kalau boleh kat dalam pun tak ada. Tapi kalau kat luar, kalau nak ada pun mungkin dalam jumlah sikit sajalah. Okey, dan COD permintaan oksigen kimia 50 mg per liter lah.
Teruskan. Okey. Ciri-ciri sisa buangan, kandungan najis yang bertakung pada kandungan bahan makanan yang diberi. Pada umumnya ciri buangan ialah dia ada total solid, dia ada total variation solid, total nitrogen, selulose, lignin dan hemicellulose. Okey, yang ini kita tak sentuh dengan lebih dalam, tapi semua ni dia akan berubah dari segi pemakanan lah. Okey, makanan kita macam mana kita bagi. Okey, kandungan sistem terdekat ni sebagai maklumat tambahan sajalah So, BOD yang paling tinggi adalah inilah ternak Filot. Sebab dia makan dan itu dia keluar, dia hanya proses untuk dia punya pembesaran sahaja. Okey, COD. Okey, kita tengok kebanyakan lembu filot yang sangat-sangat tinggi Okey, kita teruskan. Okey, ciri-ciri utama kolam kumbahan yang kita kena tahu, dia ada 6 yang kita kena terangkan yang kena dipahamkan dan mengetahui apa fungsi-fungsinya. Okey, pertama adalah drag box ataupun division gate, yang kedua section pit, fume pipe, kolam pertama anaerobik, kolam kedua fakultatif dan kolam ketiga aerobik. Okey, kita akan pergikan satu persatu. Drag box. Okey, berfungsi sebagai merangkak sisa-sisa rumput dan sampah. Ini adalah kawalan yang pertama lah. Kawalan yang pertama, trap yang pertama, dia mengawal sisa-sisa yang besar, serumput dan sampah supaya dia tak flow kepada kolam kumbahan kita. Okay, section pit berfungsi sebagai penerima pertama dari sisa dari kandang ternakan. Daripada trap box ni tadi, dia bagi kepada section pit. Okay. Dia kolam yang pertama yang menerima sisa. Dia tak besar section pit, trap box dan section pit ni tak besar. Dia dalam saiz yang biasa sahaja. Okay, yang ketiga minimum pipe. Minimum pipe ni kalau kita tengok, minimum pipe ni yang pipe ni kita pakai pipe culvert. Fungsi untuk mengalirkan sisa kumbahan daripada section pit. So antara kolam ke kolam, daripada apa panggil section pit ke kolam, kita pakai ni lah hume pipe ni. Okay, kita terus kolam yang pertama. Kolam pertama adalah anaerobik. Okay, dia menerima air buangan yang banyak mengenai bahan organik. Okay, sehingga zon aerobik dan tidak terwujud. Sebab tu di kolam pertama ni paling banyak adalah bahan ni lah, bahan organik sebab dia adalah kolam pertama selepas section pit. That's why tinggi bahan organik sehingga zon aerobik tidak terwujud. Okey. Okey, penguraian bahan organik berlaku melalui pencemaran anaerobik di mana bakteria menurunkan asid meruap kepada karbon dioksida dan gas metana. Seperti kalau nak lebih faham, kalau kita tengok di gambar rajah ini, kalau kita tengok di sini proses-proses ni berlaku dan dia berlaku pemendapan di sini. Okey, kedua dia akan pergi kepada lagun fakultatif. Dia mengandungi zon iaitu zon aerobik dan dia bahagian atas zon anaerobik di bahagian bawah. Di lapisan aerobik, alga yang berpotensi menghasilkan oksigen lebih banyak lagi karbon akan dihapuskan di zon anaerobik melalui fermentasi dan penghasilan mentana. Dan kolam ni pada dalam 1.2 hingga 2.5 meter. Okey, fakultatif dia ada dua bahagian pula. Atas adalah aerobik dan bawah adalah anaerobik. Okey. Okey, zon aerobik, bahan organik diserabiskan secara simbiosis dekat sini. Bahan organik tu masih ada tapi dah ditapis-tapis mengenai dua kolam. So, kedalaman lagu dipenuhi tahap penerimaan cahaya lah, tidak melebihi 1.5 meter. Bakteria dan alga distabilkan bahan organik kat sini. Sebab tu kalau kita tengok kolam yang ketiga paling banyak, kalau tak diuruskan betul, banyak alga akan tumbuh lah. Nampak hijau je. Okay, kaplan matahari penting bantu mengeluarkan oksigen dan alga. Kedua faktor penting, kekurangan air dan kedalaman lagun dalam operasi lagun ini. Air buangan keruh kecuali guna air yang tinggi lah. Penggunaan air yang banyak dapat membantulah sebenarnya. Okay, ini adalah pandangan sisi macam saya cakap tadi.
Pertama dia gunakan session pit. Lepas tu dia pergi kolam pertama, kolam kedua dan kolam ketiga. Kolam pertama dia kena dalam 14 kaki di situ. Okey, dia punya sistem saliran dia daripada kandang, dia keluar sini, dia masuk pada track box session pit. Pada kolam anaerobik, tapi di sini fakultatif, aerobik dan satu saliran keluar. Okay, ada yang tanya, adakah air ni boleh guna untuk masuk kandang mula? Boleh pada aerobik, tapi sekiranya PIY yang ditepati tu dah air tu memang betul-betul bersih lah. Kita boleh guna semula untuk cuci kandang. Okay, selanjutnya kita pergi tajuk pada pengambilan sampel sisa kumbahan. Mengapa sisa ni air ni perlu diambil? Satu, kita dapatkan bacaan sebenar. Kedua, kita nak tahu pemantauan tahap kualiti air kita. Adakah kita punya air tu orang cakap menepati piawai yang diberi. Okay, lepas tu kesan kehadiran organisma seni berbahaya dan mengetahui status kolam kumbahan kita lah. Sama ada status kolam kumbahan kita tu, serta yang untuk kolam pertama tu adalah dia berjalan dengan lancar tidak ataupun jadi atau tidak. Berfungsi macam yang kita perlukan ataupun tidak. Okay, so apa proses kerja? Satu, kita sediakan peralatan. Kita kena pasti lokasi dan kolam. Gunakan teleskopik rope yang disambung dengan botol. Rope ni satu rod panjang yang di ujung kita boleh masuk satu botol. Okey, ambil sampel air di kolam section pit yang pertama. Tu ambil air di kolam kedua. Ambil air berikutnya secara rawak di sekeliling kolam. Okey, maksudnya kita ambil rawak bukan pada dia punya bahagian yang masuk saja. Okey, kita kena ambil bucu sebelah sana, bucu sebelah sana. Okey. Okey, lepas tu lakukan langkah sama pada kolam seterusnya. Makna dia akan ada berapa sampel. Section pit satu sampel, lepas tu kolam pertama mungkin ada 2 sampel. Kolam yang kedua ada 2 sampel dan kolam ketiga pun ada 2 sampel. Okey, pastikan setiap sampel dilabel mengikut kedudukan semasa diambil. So semua sampel dihantar ke makmal untuk diuji lah. Okey, saya cakap tadi ni stereofotic rod dan stereofotic rod. Yang ni botol ni akan digantungkan kat sini lah. Kita ambil sampel dan tisu ni kita lap lah lepas kita dah ambil daripada kolam tu. Okey, kaedah ambil sampel saya cakap tadi, kita ikat, kita masukkan stereofotic rod ni. Tu kita tutup dan kita record lah. Okey, macam mana kita nak ambil tadi? Minta maaf bukan 2, kita kena ambil 5 lah. Okey, kita 1 di sini, 2 di sini, 3, 4 dan 5. So setiap sampel kolam tu kena 5. So di record setiap kolam ada 5. So untuk kolam akan ada 15 sampel dan section pit 1 sampel. Okey, yang ni adalah satu contoh-contoh yang sepanjang saya pergi ke industri saya tengok kolam yang tak disenanggering dengan baik lah. Kalau macam ni kita tengok kolam ni dah ada pembahagi tapi dia tidak diuruskan. Dia akan jadi macam ni lah. Ni pun sama sampai air pun dah melimpah. Okay, yang ini disenanggering baik lah. Dia punya track box dapat menapis lah. Tapi track box ni dia akan melambat. Track box ni section pit. Track box section pit ni dia akan melambatkan sikit saliran air lah. Sebab dia dia mengumpulkan sisa kan. Okey, sekian saja. Itu saja tajuk untuk kali ini. Mengenai kenali sisa cecair kumbahan. Tajuk ni pun tak susah, senang saja. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan tajuk-tajuk yang lain pada masa akan datang. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.